pakailah warna biru dan bangunan-bangunan juga kalau boleh malam-malam pasang lampu biru sebagai sokongan kepada hari autisma sedunia. Baiklah, pendek kata duduk sama rendah jadikan mereka dan berdiri juga sama tinggi. Sebab yang mustahaknya ini satu fenomena yang semakin meningkat. Ya. Kenapa dan apa sebabnya kita belum lagi mendapat kepastian. Tapi walaupun pun kejadian ini adalah semakin meningkat di dunia. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Datin Sri kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih banyak. Kembali semula di Malaysia hari ini bersama langsung di Permata Kurnia Jalan Sentul Kuala Lumpur. Dan memang seronok walaupun kita baru saja berada sejam setengah di Permata Kurnia ni kan. Banyak perkara yang kita juga belajar dan pastinya ia merupakan satu inisiatif yang cukup bermakna daripada kerajaan untuk memastikan kanak-kanak yang berdepan dengan autisma ini tidak ketinggalan di belakang dan pastinya ia merupakan satu contoh yang terbaik untuk diberikan di peringkat dunia. Halo, salam, shake hand. Oh loh. Check your breakfast. Okey. Dan sebenarnya apa yang kami dapat sepanjang berserahan tadi, sebenarnya ibu bapa juga perlu tahu bagaimana di waktu peringkat manakah mereka perlu ada kesedaran. Jangan terlalu lama berada dalam fasa denial kerana sebenarnya itu memberi satu kerugian besar kepada anda dan juga anak anda. Jadi untuk memahami lebih lanjut ibu bapa yang mempunyai anak istimewa ini, kita akan bersama dengan Puan Nurliana Muhammad Basri dan juga Encik Abi Ashraf. Kalau dapat minta maaf Cik, silakan. Turun sikit Fariha. Assalamualaikum. Assalamualaikum Encik Abi. Okey. Sila. Anak saya anak yang kedua, berumur 6 tahun. Yang kedua daripada 2 orang adik-beradik. Ini anaknya? Bukan. Okey, kalau Puan bila menyedari yang anak ini mempunyai masalah autisma, sebagai apa tindakan pertama yang Puan lakukan? Kerana saya full breastfeed, jadi saya mula nampak masa umur dalam setahun 5 hingga setahun 8 tu saya dah perasan. Jadi saya jumpa pediatrician kata maybe dia just lambat cakap, maybe eye contact tu just tak ada sangat apa-apa. Tetapi bila husband saya mula cakap adakah ini autism, dan saya tak pernah dengar apa autism. So we start googling dan pada masa itu nak tunggu diagnose agak memakan masa berbulan. Kita kena queue dekat HUKM. Jadi kami mulakan terapi seawal 2 tahun 3 bulan. Bagaimana? Suami dah tahu cakap mungkin autism. Apa yang menggerakkan hati bahawa ini agaknya autism? Dan bagaimana boleh tahu berkenaan mengenai autism ni? Okey, saya sebagai ayah, kita tengok anak kita setiap hari. So kebetulan pula dia anak yang kedua. So dia ada abang. So kita boleh buat sedikit perbandingan lah. Abang dia, milestone dia pada umur semenikan dia dah achieve something. Tapi untuk anak saya yang kedua ni dia macam lain sikit. So saya bagi tahu dekat wife, kemudian dalam masa yang sama saya ada baca sikit tentang autism. So lepas tu saya bagi tahu wife, okey kita kena do something, maybe kena buat start dengan diagnosis dan seterusnya sampailah sekarang terapi kami masih lagi teruskan. Saya nak tanyalah sebab saya mungkin terlalu orang kata too much TV kan, tapi antara suami dan isteri lah, siapa yang boleh menerima penerimaan ni awal lebih dahulu. Kadang-kadang ada yang isteri tak boleh terima, suami tak boleh terima. Dalam kes ni rasanya sama-sama boleh menerima kerana ini adalah dugaan yang kedua untuk kami, untuk Daniel. Sebab Daniel telah disahkan mengalami VSD, ventricle septal defect, iaitu jantung berlubang masa usia 2 minggu. Jadi masa tu memang it's a really big hit for us. Dan memang, tapi saya dah janji dengan suami saya kata, okay you can cry but only one day. But you have to come back sebab you menyusu. Kalau you asyik nangis je nanti tak ada susu. So bila the second hit ni, saya rasa macam okay, we gonna like macam accept je. Tapi sebenarnya rupanya macam autism ni satu spektrum yang sangat macam memang kompleks. Dan sebenarnya sukar lah. Untuk menerima tu
agak mudah, tetapi Untuk because berdepan dengannya nak setiap berdepan hari dengan nak mencari financial support untuk Ya. orang hantar, memang sangat sukar. Lagipun doktor diagnose Daniel as mild to moderate. Kami banyak kali cakap, doktor boleh tak diagnose as mild? Is it not mild? So itulah dia untuk Daniel. Okey. Terima kasih Bila, diucapkan. suami isteri sebenarnya perlu betul-betul Ya, saling bersandaran betul. lah kan untuk Terima kasih diucapkan apa dugaan yang telah kepada okey. keduanya, Puan Alright. Nurliana dan juga Encik Terima Habib. kasih. Semoga terus tabah sebab redha itu merupakan kunci kepada Betul, segalanya. betul. Setiap manusia diuji, tapi ujian itu yang mematangkan kita dalam kehidupan. Harapan, Terima kasih. saya harap sebab di Permata Kurnia modulnya sangat baik, terbaik Ya. di dunia, Ya. terbaik di Malaysia sebab kami pernah hantar di tempat-tempat lain. Tempat lain, Saya harapkan ada kesinambungan daripada program Permata Kurnia supaya apa yang dah buat dekat sini tak membazir. It's not Yeah. wasted. So kita dapat sinambungan kepada sekolah ke sekolah aliran perdana Yeah. sebab kami dah pergi almost 10 school. So nampak daripada penerimaan masih mereka tak bersedia. So please open up sebab kita tahu kan dalam pelan pendidikan negara Ya. kita nak achieve 75% inclusion by 2025. Ya. Sekarang baru dalam 30%. So Okey. kesedaran penerimaan di peringkat sekolah tu sangat-sangat penting. Dan Terima inilah kasih. langkah permulanya Ya. kesedaran itu. Baik, terima kasih diucapkan. Kita nak bersama Itu dengan antara harapan yang disandarkan oleh Ya. sebahagian daripada ibu bapa. Itu saya sangat-sangat setuju. Okey, Betul. dan seterusnya kita akan bersama dengan Silakan. ada lagi sepasang suami isteri iaitu Cik sebagai ibu Ridwan bapa. Assalamualaikum. dan juga Puan Azura. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini anaknya. Cuti ke macam mana? Tak sana. cuti. Mana anaknya? Dia ada. Ini. Okey, berapa umur anak Pak Cik Ridwan? Tahun ni masuk 4 tahun. Ini anak yang keberapa? Dia anak yang keempat. Bila mula diagnose yang mengatakan bahawa anak ini didiagnose sebagai mereka yang berdepan dengan autisma? Anak saya didiagnose usia dia 2 tahun 2 bulan. Sebelum pada tu, masa umur dia baru masuk setahun, dia ada perkataan lah sikit, ada bunyi. And then after setahun setengah, dia tak ada keluarkan bunyi langsung. And then dia ada tiptoe lah, dia jalan berjengket. And then dia ada hand clapping. And then my wife punya experience pun, dia punya kawan dia pun ada anak autism. And then daripada situlah, bila kita tengok anak kawan kita tu kan, and then dia kawan kita bagi tahu dia pun ada, anak saya ni pun ada simptom autism. And then bila dah masuk hampir 2 tahun tu, dia tak ada keluar perkataan. And then dia tiptoe, dia hand clapping. Masa itulah kami decide untuk bawa dia pergi untuk diagnose. Okey. Saya nak tanya dengan Puan Azura selaku ibu, kalau ayah ni jiwa dia kental sedikit. Jadi kadang-kadang kalau dari segi penerimaan tu mula-mula didiagnose sebagai autisma, apa perkara yang pertama bermain di fikiran Puan Azura? Sedih masa tu, tak boleh nak bagi tahulah. Tapi saya kuatkan semangat juga because I kena search. Sebab masa tu pun kawan-kawan tak boleh nak advise, nak step, nak buat apa. Mula-mula what should you do. So I banyak Google, asking friends walaupun friends tak tahu. Lepas tu finally we discuss together. Kita decide, okay kita bawa je jumpa doktor, cari doktor yang paling cepat dapat untuk diagnose dia lah. Dan dari segi di rumah sendiri bagaimana mengajar dia, peranan anda berdua? Kalau kita lihat anak-anak lain ni mereka kadang-kadang secara naturalnya akan ni, tapi kadang-kadang anak autisma ni kadang perlu bimbingan yang lebih daripada ibu dan juga bapa. Betul, memang perlu sangat lebih, especially kita kena settlekan sensory issue dia. So kita memang banyak buat terapi cara kerja dekat rumah. Faria ada juga Ya, saya pasang ada lagi ibu bapa. Ibu bapa. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, nama? Khairul. Puan Nur Adilah. Puan Nur Adilah. Okey, anda ada di sini ke? Tak ada. Oh, itu baru main lah dalam kelas atau? Okey. Itu anak sulung ke bagaimana? Anak ketiga. Anak ketiga daripada? 4 orang adik-beradik. Okey. Saya nak tanya, kalau tadi kita dengar ada yang baru mengetahui anak berusia 2 tahun baru dapat tahu diagnose dia autism. Bagaimana pula dengan Cik Khairul? Sama juga. Sebenarnya penyakit ni kita memang tak dapat detect daripada awal. And then apa yang kita tahu macam anak-anak saya daripada kecil memang sebab dia nombor 3. Jadinya nombor 1, 2 tu kita dah dapat nampak dia punya kelainan dia. And then apa yang saya perasan masa dia kecil tu dia tak selalu menangis. Tak selalu menangis, and then bila dia membesar tu kita boleh tengok banyak kelainan daripada anak-anak yang sebelum tu. Jadi lepas tu baru isteri saya kita hantar ke hospital untuk diagnose HUKM. Lepas tu baru dijalankan beberapa test, barulah diberitahu bahawa mengalami autism. Okey, kita difahamkan ada sebahagian ibu bapa yang melalui peringkat jenayah itu terlalu lama.
Bagaimana dengan Puan Nur Adilah? Adakah melalui peringkat denial tu lama ke? Bagaimana? Setakat ni Alhamdulillah, once diagnose memang saya open. Memang langsung tak ada orang kata macam kecewa ke ataupun sesuatu yang sebab dia berbeza daripada yang lain. Memang kita totally boleh terima benda tu dan memang terus usaha untuk dapatkan terapi yang sesuai untuk ASD lah. Okay, bagaimana kalian nak menghadapi masyarakat? Kan sebab kita tahu bahawa kadang-kadang masyarakat ni sama dara-mara, tak faham, kadang-kadang menyalahkan anak ni. Buas sangatlah mak bapak tak pandai nak jaga bila anak berlakuan terlebih sikit. Bagaimana? Saya open, memang terus bagi tahu kalau kata in case macam kita bawa ke taman permainan dan tiba-tiba dipukul anak orang lain dan saya akan ambil dan beritahu parent mana minta maaf anak saya special, he's diagnosed autism, so memang dia different. Saya minta maaf banyak tapi memang inilah dia, saya cakap special, inilah dia saya cakap macam tu. Kita memang open lah. Dan apa saya tengok juga penerimaan masyarakat terhadap autism ni masih lagi kurang. Jadi kita perlu untuk lebih memberi kesedaran kepada masyarakat supaya masyarakat bila tengok anak-anak istimewa ni dia orang tak rasa macam kenapa budak ni nakal sangat. Sebab benda tu sebenarnya jadi pada kita juga. Sebelum kita kenal penyakit autism juga kita tengok kenapa kan budak-budak ni terlalu overaktif. Tapi sebenarnya sekiranya masyarakat faham benda tu boleh ditambah baik dan juga boleh dikongsikan bersama. Okay, apa poin saya ucapkan bertabah dengan apa sahaja dua dugaan Nur Adilah dan juga Khairul. Okey. Saiful ada seorang bersama dengan salah seorang bapa yang turut mengantar anaknya ke sini. Cik Salman, berapa lama dah hantar anak ke sini? Saya start daripada pembukaan permata kurnia ni lah. Start daripada bulan 11 tu. Saya hantar dari sini. Saya dalam 4 bulan lah. Jadi hantar anak ke sini. Secara peribadinya bagaimana Cik Salman melihat inisiatif program Permata Kurnia ini diadakan khasnya bagi membantu dan juga program intervensi awal kanak-kanak yang berdepan dengan autisma ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Syukur atas tertubuhnya Permata Kurnia ni. Hanya Allah yang layak dipuji. Okey. Harapan saya lah Permata Kurnia ni sebagai guideline kepada pendidikan khas, sekolah pendidikan khas untuk mengambil sedikit sebanyak info atau maklumat yang telah kualiti yang ada di Permata Kurnia ni supaya mereka cikgu-cikgu di sekolah-sekolah aliran perdana ni dapat awareness tentang anak-anak autism. Dan juga contohnya saya ni daripada Seremban. Jadi sebab ada parent 3-4 orang pun daripada Seremban. Jadi kami macam ni, kami memohonlah kalau jasa baik pihak pihak kerajaan untuk memperbanyakkan lagi pusat-pusat Permata Kurnia sebab saya tengok memang perubahan memang begitu memang cantik. Macam mana anak Cik Salman berapa umurnya? Umur dia 6 tahun. 6 tahun. Jadi kalau selepas dihantar ke sini selepas 4 bulan bagaimana melihat perkembangan yang Cik Salman masukkan yang cantik itu? Yang dia tak adalah terlampau tinggi sangat tetapi ada perubahan dia, maknanya contohnya kalau dulu apabila macam contohnya waktu solat dia tak boleh ikut. Sekarang ni alhamdulillah waktu solat dia boleh ikut, waktu belajar pun dia alhamdulillah berjaya supaya perubahan dia tu memang walaupun tak banyak tapi sedikit sebanyak kita macam positif. Kita masuk Permata Kurnia ni alhamdulillah inilah satu-satunya tempat yang terbaik untuk anak-anak kita dan juga harapannya lah supaya diperbanyakkan untuk Permata Kurnia di seluruh Malaysia ni. Okey, dari segi perkembangan, dari segi support ibu bapa itu sendiri bagaimana Cik Salman? Contohnya kalau ada ibu bapa yang masih lagi bersikap denial khasnya, okeylah anak aku macam ni tak apalah, hantar jelah situ. So dia hanya leave it to pusat berkenaan semata-mata. Itu tak perlulah. Sepatutnya cakap macam tu tak perlu sebab kerana Permata Kurnia ni antara dia bukan saja support untuk parent tapi untuk anak-anak juga supaya anak-anak ni parent bersama anak ni dengan cikgu ni berkolaborasi bersama supaya anak-anak ni parent pun ambil tanggungjawab inisiatif sendiri hasil daripada tunjuk ajar cikgu yang lebih berpengalaman berdasarkan ayat Quran. Tanyalah kepada orang yang tidak tahu. Fasalu ahla zikri in kuntum ta'lamun. Tadi tanya yang tak tahu. Jadi kolaborasi bersama tu dapat membina anak-anak ni untuk survive akan. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Salman. Fariana bersama salah seorang ibu juga. Saya suka dengan name tag di sini. Kita adalah proud supporter. Ini adalah proud mom. Namanya Nick Nadia. Okay. Hari ini tadi saya dah interview berapa orang nama Nadia. Cikgu Nadia, Puan Nadia. Okey. Anak adakah kat sini? Pagi tadi ada keluar Emilia Fizana. Hari ini tak ada kat sini. Dalam kelas oren tadi. Okay.
Okey, anak tu berusia berapa tahun? Anak berusia 5 tahun. Diagnosed masa umur 2 tahun setengah. And saya ada lagi seorang anak dengan autism umur 7 tahun. Jadi ada 2 orang. Bagaimana ialah sebagai ibu kan ada 2 orang anak autism dan pastinya Puan Ada mempunyai satu semangat yang sangat-sangat positif di sini. Jadi mungkin boleh dikongsikan bersama ibu bapa yang mungkin masih lagi di peringkat yang was-was untuk menerima anak autistik ni. Kalau kita berusaha, insyaAllah ada perkembangan sebab autism ni melibatkan developmental delay. Delay tu bila kita usahakan, insyaAllah boleh sampai ke tahap yang kita nak, insyaAllah dengan usaha ni. Macam saya dulu, saya tak boleh nak kawal 2 orang anak yang autism masa dia kecil. Jadi pagi seorang pergi sekolah, seorang pergi terapi. Dan petang tukar, yang kakak pula pergi sekolah, yang adik pergi terapi sebab tak boleh nak handle. Tapi Alhamdulillah, kemajuan tu kita nampak dan bila adik dapat masuk sini kita kalau bandingkan dengan usaha saya dulu dengan dekat sini dalam masa 4 bulan tu sangat-sangat membanggakan Alhamdulillah. Nampak perbezaan itu? Sangat. Macam dulu dia cakap English je, sekarang dah cakap Melayu, boleh baca bahasa Melayu dengan arahan. Memang Alhamdulillah and InsyaAllah saya rasa dalam setahun boleh bersedia masuk sekolah rendah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nik Nadia. Terima kasih kepada Datin Sri Rosmah Mansor sebab memilih Pendidikan Autism untuk menjadi salah satu program pemata. Terima kasih banyak Datin. Itu dia. Kita dah bersama dengan individu juga individu penting Dr. Hasnah untuk yang terakhir silakan. Okey, Dr. Hasnah. Okey. Saya rasa saya sangat-sangat dapat menyerap power yang sangat positif doktor. Bila berada di sini, bila bersama dengan anak-anak ini, bila bersama dengan ibu bapa, dengan kaki tangannya, semuanya mempunyai satu semangat yang luar biasa. Alhamdulillah. Daripada taklimat pertama, ibu bapa datang, kita kata we are one team. Bukan maksudnya ibu bapa dah hantar anak kepada kami, mereka adalah pelanggan kami ke. It's not like that. We are a team because anak-anak yang ada autisma ni cabaran dia sangat hebat. Kalau kata kita tak bekerjasama memang susah nak mencapai kejayaan untuk anak-anak. Jadi sambil-sambil tu kita buat latihan untuk ibu bapa, bengkel dan cikgu-cikgu tulis dalam buku komunikasi. Jadi komunikasi itu penting. Kemudian memang sangat-sangat bekerjasama. Alhamdulillah. Mungkin akhir kali kepada ibu bapa di luar sana yang masih lagi berdepan dengan anak-anak yang autisma, masih lagi dalam bersifat denial, tidak memberi mereka ni ruang. Doktor, katakan sesuatu. Memang kita kalau ada anak istimewa ni memang satu cabaran yang hebat. Macam yang saya kata, saya pun ada 2 anak istimewa, saya faham. Tetapi kita kena ingat, kita sebagai ibu bapa, anak-anak tak ada orang lain dah yang nak bergantung, kitalah yang nombor 1. Walaupun ada cikgu, walaupun ada guru besar ke apa, bottom line dia memang kena dari kita. InsyaAllah. Jadi kalau kita ingat, demi untuk masa depan anak-anak, kita berkorban masa, tenaga, insyaAllah Allah akan bagi pahala. Jadi kita kena ingat, Allah bagi kita anak istimewa tu ada sebabnya. Yang kita tak faham, kita sebagai manusia akal kita tak terjangkau. Tapi Allah Maha mengetahui, mungkin dengan adanya anak istimewa tu sebenarnya kita menjadi insan yang lebih baik sebenarnya. Betul. Terima kasih. Kita ucapkan kepada doktor kerana sudi bersama kami, pinjamkan kami 2 jam di Pusat Permata Kurnia ni. Terima kasih banyak kepada TV3 tiap-tiap tahun bulan April fokus on autism. Itu pasti. Itu satu daripada sumbangan dan juga sokongan kami. Terima kasih kepada semua kaki tangan Permata Kurnia dan juga terima kasih kepada ibu bapa. Terima kasih semua. Apa kita berikan tepukan sokongan anda sangat kami hargai. Terima kasih kepada anak-anak dan kaki tangan di sini. Saya betul-betul saya cakap. Tengok bulu rambut saya berdiri sebab semangat sangat positif tu kita dapat serap di sini. Sebab kadang-kadang kita perlu bersama dengan mereka-mereka yang berdepan dengan masalah yang sama untuk melihat diri kita. Betul. Kadang-kadang kita diuji, ada mereka yang lebih tinggi diuji. Apapun tahniah kita ucapkan kepada program Permata Kurnia di bawah program Permata Negara, terutamanya yang amat berbahagia Datin Paduka Sri Rosmah di atas inisiatif pertama di Malaysia. Dan juga dia akan dibawa di dunia. Dan kami seluruh tenaga produksi dan juga MHI hari ini yang dibawakan secara langsung dari Permata Kurnia ucapkan terima kasih kepada anda kerana setia bersama kami dari sejak jam 7 pagi tadi. Apapun, kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Bye-bye. Jaga diri. Jumpa lagi. Bapa, kasih-Mu ku harap sepanjang waktu, peluklah aku dalam kasih-Mu, sirami aku dengan bimbingan-Mu. Aku hulurkan tangan, rakap aku lagi. Wahai
Mohon restumu sepanjang hayat